Malaysia, jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum buat anda semua yang terus setia dengarkan kami di Bernama Radio, dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Ya, hari ini kita akan bawakan topik tentang kepentingan penentuan taraf mas tautin dalam pengenaan cukai. Jadi bagaimanakah situasinya itu? Jadi terus saja ya, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita di talian Zoom ya pada waktu ini. Anda boleh saksikan juga program yang kita bawakan ini di Facebook Bernama Radio kerana kita bawakan video tersebut secara langsung. Dan bersama-sama dengan kita waktu ini kita ada Puan Noviyanti Malik, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, cawangan tidak bermastautin. Assalamualaikum Puan. Selamat pagi Tasha. Selamat pagi Puan. Jumpa lagi kita. Ya, pada waktu ini. Dulu di Konti ya Tasha? Dah tentunya. Betul. Cara maya. Itu dia. Okey, baik Puan, kita nak bawakan topik tentang taraf mastautin ini. Pertama sekali kita nak tahu adalah apa yang dimaksudkan dengan taraf mastautin ni. Baik Tasha, terlebih dahulu terima kasih atas inputan. Sebelum kita bersembang lebih lanjut tentang kepentingan penentuan taraf mastautin ini dalam pengenaan cukai, adalah penting untuk kita tahu ya Tasha, apakah yang dimaksudkan dengan taraf mastautin itu sendiri. Ya, taraf mastautin merupakan salah satu kriteria utama yang akan menentukan pengenaan cukai pendapatan di Malaysia bagi seseorang individu. Penentuan sama ada seseorang individu itu akan dicukaikan sebagai pemastautin atau tidak bergantung sama ada individu itu telah pun memenuhi keadaan seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 7 Akta Cukai Pendapatan 1967. Baik, itu dia yang dimaksudkan dengan taraf mastautin itu. Dan sejauh mana kepentingan penentuan taraf mastautin ni Puan dalam pengenaan cukai? Baik. Sebenarnya jika ditanya sama ada taraf mastautin ini penting, jawapan saya ia sangat penting. Ya, sebab apa? Kerana pengenaan cukai seseorang adalah bergantung kepada taraf pemastautinannya, dan jika kita lihat dari segi kadar cukai pun dah jelas berbeza Tasha. Tetapi sebelum kita menentukan taraf mastautin seseorang individu itu adalah perlu untuk kita ketahui bahawa pembayar cukai di Malaysia akan dikenakan cukai atas semua pendapatan yang diperoleh di Malaysia dan pendapatan yang diterima dari luar Malaysia. Walau bagaimanapun mulai tahun 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikecualikan daripada cukai. Ya, ini bermakna pembayar cukai sama ada yang bermastautin atau yang tidak bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas pendapatan yang diperoleh dari Malaysia sahaja. Pendapatan dari luar Malaysia walaupun dibawa masuk tidak akan dikenakan cukai. Walau bagaimanapun sekiranya individu bekerja di luar negara dan pekerjaan yang dijalankan berkaitan dengan penggajian yang dijalankan di Malaysia, maka pendapatan penggajian yang diperoleh akan dikenakan cukai di Malaysia. Bila kita dah kenal pasti dari mana sumber atau punca pendapatan diperoleh, penentuan taraf mastautin akan menentukan kadar sebenar cukai yang kena dibayar oleh individu tersebut, Tasha. Baik, itu dia kan tahap kepentingan tentang penentuan taraf mastautin dan juga pengenaan cukai tersebut. Jadi kita nak tahu juga tentang layanan ni. Ya, layanan ada perbezaan tak Puan? Layanan cukai ke atas individu yang bermastautin ni dengan tidak bermastautin. Ya, sudah pasti terdapat perbezaan yang nyata Tasha dalam layanan cukai ke atas individu bermastautin atau tidak bermastautin. Perbezaan kita dapat lihat dari segi kadar cukai, pelepasan cukai dan rebat cukai. Yang pertama, dari segi kadar cukai. Individu bermastautin dia akan dicukaikan pada kadar 0 sehingga 28%. Dia ada skala dia. Lagi tinggi pendapatan, lagi tinggi kadar cukai. Manakala individu tidak bermastautin, dia akan dicukaikan pada kadar rata 30% daripada pendapatan bercukai. Agak tinggi ya. Yang kedua ialah pelepasan cukai. Bagi individu bermastautin, ia berhak menuntut semua pelepasan cukai. Yang seperti kita maklum, bagi tahun 2021, kita menawarkan
26 pelepasan cukai. Dan kesemua pelepasan cukai ini layak dituntut bagi individu bermastautin. Bagi individu tidak bermastautin, tiada satu pun pelepasan cukai yang berhak untuk dituntut. Ya. Bagi rebat cukai pula, individu bermastautin berhak menuntut rebat cukai pendapatan sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Saya bagi contoh mudah. Katakanlah cukai pada tahun 2021 adalah RM1,000. Maka rebat cukai sebanyak RM400 akan ditolak secara terus dengan cukai tadi. Dan hanya bahagiannya sahaja yang akan dicukaikan. Manakala bagi individu tidak bermastautin, dia tidak berhak untuk menut sebarang rebat cukai. Baik, itu dia. Adalah sedikit perbezaan kan ya kalau kita lihat layanan cukai ke atas individu yang bermastautin dan juga yang tidak bermastautin ini. Okey. Dan untuk menentukan pula taraf bermastautin ataupun taraf mastautin seseorang individu ini, bagaimana pihak LHDN lakukan? Baik. Taraf mastautin individu bagi suatu tahun taksiran ditentukan dengan merujuk kepada kehadiran atau keberadaan secara fizikal individu itu di Malaysia. Bukan berdasarkan kerakyatan, bukan juga kewarganegaraan. Warga negara Malaysia pun boleh dikenakan cukai pada kadar tidak bermastautin sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat daripada Seksyen 7 itu tadi. Jika individu tinggal di Malaysia secara tetap, sebenarnya persoalan atau isu sama ada ia bermastautin tidak akan timbul. Dah tentu dia akan bermastautin sebab dia tak pernah keluar Malaysia. Kan? Walau bagaimanapun, warga negara Malaysia juga bukan secara automatik yang seperti saya katakan tadi akan bermastautin bagi tujuan cukai. Ia juga tertakluk kepada Seksyen 7 tadi. Seseorang individu adalah dianggap berada di Malaysia secara fizikal bagi 1 hari penuh atau beliau berada di Malaysia hanya untuk beberapa jam saja. Saya bagi contoh mudah. Katakanlah kita keluar negara dan penerbang kita mendarat di airport Malaysia pada jam 11 malam semalam. Semalam tu juga dianggap sebagai berada di Malaysia walaupun hanya 1 jam saja kita berada di Malaysia. Kita hanya beranggapan individu itu tidak berada di Malaysia hanya sekiranya dia lengkap 24 jam berada di Malaysia. Okey, macam tu contoh dia. Dia macam touchdown je terus. Kira bermastautin dah. Tepat sekali. Okey, untuk anda yang baru saja dengarkan kami pada waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Kita bawakan topik tentang kepentingan penentuan taraf mastautin dalam pengenaan cukai. Tetamu kita Puan Novianti Malik, Pegawai Perhubungan Awam dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, cawangan tidak bermastautin. Dan tadi Puan Novi dah kongsikan apa itu bermastautin, apa perbezaannya untuk orang bermastautin dan juga tidak bermastautin ini. Baik, dan tadi cerita tentang kehadiran kan sampai malam tadi pukul 11 kira dia dah macam mana kan, lebih kurang macam tu. Tapi apa pula yang dimaksudkan dengan kehadiran fizikal individu di Malaysia? Okey, dalam terma tu apa maksud dia tu, Puan? Baik, Tasha. Secara asasnya kehadiran fizikal di Malaysia ialah tempoh seseorang itu berada di Malaysia, physically present, tempoh berada di Malaysia. Terdapat 4 keadaan atau situasi untuk menentukan seseorang itu layak sebagai bermastautin di Malaysia bagi tahun asas untuk suatu tahun taksiran. Jika individu tersebut tidak berada dalam salah satu atau mana-mana keadaan dalam 4 keadaan ini, maka kita boleh katakan individu itu tidak bermastautin untuk tahun asas tersebut. Okay. Tadi kita kata kita ada 4 keadaan kan? Okay. Dalam keadaan yang pertama, individu dianggap bermastautin di Malaysia sekiranya berada di Malaysia bagi satu tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah 182 hari atau lebih. Kita tengok dalam kalender ya, Tasha, Januari sampai Disember tu cukup tak 182 hari? Kalau cukup, maka dia bermastautin di Malaysia. Saya bagi contoh, Encik John berada di Malaysia mulai 1 Mac 2021 hingga 30 September 2021. Kalau kita kira total berada di Malaysia itu 214 hari, maka beliau merupakan bermastautin di Malaysia berdasarkan keberadaan secara fizikal menurut keadaan yang pertama ini. Baik, dalam keadaan yang kedua, jika seseorang individu berada di Malaysia dalam tahun asas bagi satu tempoh yang kurang daripada 182 hari, itu tempoh pendek, dia tak berada di Malaysia, dia berada di Malaysia kurang 182 hari tapi masih boleh layak sebagai mastautin. Bagaimana? Tempoh ni ia perlu bersambung
secara berturutan dengan satu tempoh 182 hari atau lebih, iaitu dia bersambung berturut dengan satu tempoh yang panjang sebelum atau selepas tahun taksiran yang ingin ditentukan itu. Maka tumbai cukai boleh diandaikan sebagai pemaslahatan di Malaysia dengan syarat bahawa ketiadaan sementara di Malaysia sekiranya ada adalah dibenarkan mengikut pemakaian seksyen ini. Saya bagi contoh mudah. Pada tahun 2022, tadi Encik John tadi berada di Malaysia kurang daripada 182 hari. Tetapi tempoh tersebut bersambung dengan tempoh 182 hari atau lebih berturut-turut dengan tahun 2021. Tadi 2022 kurang, dia bersambung dengan tempoh panjang 2021. Maka Encik John tadi layak sebagai pemaslahatan dalam tahun 2022. Yang pendek tadi masih lagi layak sebagai bermaslahatan. Begitu juga sebaliknya Tasha, sekiranya Encik John berada di Malaysia kurang dari 182 hari dalam tahun 2021, tetapi tempoh tersebut bersambung dengan tempoh 182 hari atau lebih berturut-turut dengan tahun 2022, maka Encik John layak sebagai pemaslahatan dalam tahun 2021. Okey, lihat dalam keadaan ketiga, sebenarnya dalam keadaan ketiga dan keempat ni juga, individu ni berada di Malaysia kurang 182 hari tapi masih lagi layak sebagai pemaslahatan. Bagaimana? Seseorang individu adalah pemaslahatan jika beliau berada di Malaysia untuk tempoh 90 hari atau lebih pada suatu tempoh atau tempoh dalam tahun asas. Ya. Tapi individu mestilah, ada syarat, individu mestilah bermaslahatan di Malaysia mengikut takrif yang ditetapkan oleh Seksyen 7 di bawah Akta Cukai Pendapatan atau berada di Malaysia. Dia resident atau bermaslahatan atau berada 90 hari dalam tempoh 3 dari 4 tahun taksiran sebelum tahun taksiran berkenaan. Kita nak tentukan tahun ni mesti ada 90 hari. Tapi tahun ke belakang, 3 dari 4 tahun ke belakang tu mesti sama ada 90 hari atau bermaslahatan di Malaysia. Saya bagi contoh mudah Encik John. Sekali lagi berada di Malaysia dalam tempoh 90 hari pada tahun 2022. Okay? Tahun ni kita nak tentukan residen ni. Pada tahun 2022, dia nak dapat status residen tapi hanya ada 90 hari je di Malaysia. Bagaimana? Syaratnya tadi tahun yang berhak dituntut mestilah tidak kurang daripada 90 hari kan. Memandangkan 3 dari 4 tahun sebelumnya beliau telah menjadi pemaslahatan di Malaysia atau beliau ada 90 hari di Malaysia, maka Encik John tadi layak sebagai pemaslahatan bagi tahun inilah yang tadi yang hanya 90 hari kan. Begitu keadaan dia. Dalam keadaan yang terakhir, iaitu keadaan yang keempat, individu dianggap bermaslahatan bagi 1 tahun asas sekiranya beliau bermaslahatan untuk tahun asas yang berikutnya. Berikutnya itu maksudnya kehadapan lah kan. Katakanlah tahun 2023 dia dah residen. Tahun ni tak tahu lagi residen ke tak, Tasha. Kita nak tengok keadaan dia macam mana kita boleh bagi. Okay, dia kata 3 tahun sebelum mesti bermaslahatan. Okay, tahun ni kita nak tentukan tahun selepas kita bermaslahatan. Kita diapit oleh tahun-tahun bermaslahatan ni. Maka kita dikatakan layak sebagai bermaslahatan bagi maksud keadaan yang keempat ini. Encik John, saya bagi contoh lagi untuk ini supaya mudah lagi untuk difaham. Encik John boleh dianggap bermaslahatan di Malaysia bagi tahun taksiran 2021 walaupun tempoh berada di Malaysia hanya 7 hari saja. Saya kata tadi kan tahun ni sikit je, dia tak layak 90 hari tadi keadaan tak layak, jadi dia hanya 7 hari je kat Malaysia. Iaitu tahun 2022 tadi. Beliau telah menjadi pemaslahatan dan begitu juga 3 tahun sebelumnya. Jadi 3 tahun ke belakang beliau bermaslahatan dan tahun berikutnya 2023 beliau bermaslahatan. Maka tahun ini beliau layak untuk mendapat status bermaslahatan itu tadi. Baik, itu dia panjang lebar tu perkongsian daripada Puan Novi kan tentang situasi tersebut. Itu yang paling penting sekali. Baik, jadi kita akan berehat seketika. Sekejap saja lagi nanti kita akan tanyakan lebih banyak lagi soalan kepada Puan Novi. Pastikan anda terus saja dengarkan kami dalam program Klinik Cukai di Bernama Radio. Kita berehat seketika. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Cintakan negara bersama membangunkan negara tercinta
Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kita kembali semula waktu ini dalam program Klinik Cukai bersama-sama tetamu kita Puan Novianti Malik, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, cawangan tidak bermastautin. Ya, kita bawakan kepentingan penentuan taraf mastautin dalam pengenaan cukai. Ya, tadi panjang lebar tadi Puan Novi kongsikan tentang situasi fizikal, kehadiran fizikal individu di Malaysia. Macam mana penentuannya tu? Saya ada contoh lagi. Tadi Puan Novi kongsikan ya. Okey, dan seterusnya kita nak bertanyakan ya kepada Puan Novi yang berdasarkan kepada apa yang Puan Novi kongsikan tadi, sangat pentinglah ya untuk tentukan taraf mastautin seseorang individu itu. Sebab dia lain-lain tadi. Ada 4 jenis. Jadi adakah terdapat apa-apa kelonggaran yang diberikan dalam menentukan keberadaan seseorang itu di Malaysia ni, Puan? Baik. Memang terdapat kelonggaran yang diberikan kepada pembayar cukai melalui konsep ketiadaan sementara. Bermakna dia tak berada di Malaysia dalam situasi tertentu. Persoalannya ialah bilakah keadaan ketiadaan sementara ini akan diambil kira. Sementara tadi ada saya nyatakan dalam keadaan kedua pemakaian Seksyen 7, jika seseorang individu itu berada di Malaysia dalam tahun asas bagi satu tempoh yang kurang daripada 180 hari atau tempoh pendek, dan tempoh ini pula bersambung secara berturutan dengan suatu tempoh 182 hari atau lebih ya, sebelum atau selepas tahun taksiran yang ingin ditentukan. Ini bermakna pembayar cukai boleh diandaikan sebagai bermastautin di Malaysia dengan syarat bahawa ketiadaan sementara, kita ada mention tadi, keadaan sementara Malaysia adalah dibenarkan mengikut pemakaian seksyen ini. Keadaan sementara yang dimaksudkan itu adalah ada 3 keadaan, Tasha. Ketiadaan yang bersangkutan dengan perkhidmatan individu di Malaysia seperti menghadiri persidangan atau seminar atau belajar di luar negara. Ketiadaan atas sebab kesihatan individu atau ahli keluarga yang terdekat. Keluarga terdekat ini didefinisikan sebagai ibu bapa kandung, bukan ibu bapa mertua atau sebagainya. Mesti pasangan kita ya, dan anak-anak kita sendiri. Ya. Dalam keadaan yang 3 pula, ketiadaan sementara yang dibenarkan ialah ketiadaan berhubung lawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari semuanya. Dan lawatan sosial boleh merangkumi sebarang bentuk percutian di luar Malaysia, termasuklah jika kita balik ke negara asal, jika kita bukan warga negara. Lupa saya ingatkan di sini bahawa dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan dengan urusan tersebut perlu disimpan. Kalau atas alasan kesihatan, mungkin ada pengesahan daripada hospital atau yang kita menerima rawatan sebagainya untuk tujuan audit di masa hadapan sekiranya diminta. Baik, itu dia. Antara kelonggaran lah yang diberikan ya dalam menentukan keberadaan seseorang di Malaysia, dan itu adalah tentang individu. Sekarang kita nak tahu tentang syarikat pula bagaimana. Kan ada ke status pemastautin bagi syarikat ini, Puan Novi? Ada. Dan dia agak jelas sebenarnya. Bagi syarikat, ia dianggap bermastautin jika pada bila-bila masa tahun asas bagi suatu tahun taksiran, pengurusan dan kawalan perniagaan syarikat itu dilakukan di Malaysia. Itu saja untuk penentuan taraf mastautin bagi syarikat. Itu untuk syarikat pula lah ya, taraf pemastautinnya. Okey, dan itu yang dikongsikan. Memang sangat-sangat detail. Kalau kita lihat respon kita di Facebook ya, pendengar-pendengar kita di Facebook bernama Radio pun, Jami Jamila dia kata good information untuk foreigner dan juga expatriate yang pembayar cukai, dia kata. Cahaya Shanor kata good info, terbaik katanya kat situ. Begitu juga dengan Sri Anum ya di Facebook bernama Radio. Kalau anda terlepas tadi apa yang dikongsikan oleh Puan Novi, tak apa, jangan risau, anda boleh saja follow dan tengok semula program kita ni di Facebook bernama Radio. Baik, sebelum kata kita berakhir, Puan, kan pesanan dan juga nasihat Puan lah ya untuk pembayar-pembayar cukai ini, terutamanya untuk mereka yang dalam kedudukan atau status bukan bermastautin ini. Baik, kepada sidang pendengar bernama Radio yang saya kasih sekalian, sila lapor cukai pendapatan anda pada tempoh yang ditetapkannya. Bagi individu yang masih belum hantar borang nyata untuk tahun taksiran 2021,
dengan menggunakan e-filing, lakukan sekarang. Di mana tempoh akhir penghantaran borang BE iaitu individu yang makan gaji adalah pada 30 April 2022 dan ia telah dilanjutkan sehingga 15 Mei sekiranya anda menggunakan kadar penghantaran melalui e-filing. Dan bagi borang B iaitu individu yang mempunyai punca perniagaan adalah pada 30 Jun 2022 dan ia juga telah dilanjutkan sehingga 15 Julai 2022 jika menggunakan kaedah penghantaran secara e-filing. Okey, dokumen, resit, rekod perbelanjaan, tujuan pelepasan cukai perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun. Tak semestinya dalam bentuk hard copy. Kita faham kalau kita simpan hard copy lama-lama tak nampak dah, kabur dah dia punya resit tu. Ambil gambar siap-siap, simpan baik-baik dan kita dalam tempoh ini kita boleh mungkin barangkali akan dilakukan audit terhadap tuan-puan dan dokumen tersedia bagi tujuan audit tersebut. Okey, yang saya nak tekankan di sini ialah jangan jadi mangsa kepada aktiviti scammer ni. Okay, kita hampir setiap hari kita terima aduan daripada pembayar cukai. Tapi tanggungjawab individu, pendengar-pendengar semua juga untuk lebih berhati-hati dengan aktiviti scammer. Dapatkan pengesahan dengan hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan meminta untuk buat bayaran segera dan sebagainya. Bukan sahaja panggilan, pastikan anda tidak klik apa-apa pautan yang dihantar kepada anda menerusi email seperti mana yang berlaku baru-baru ini yang mangsa diminta untuk sahkan akaun bank dengan klik atau satu pautan yang diberikan yang kononnya untuk transfer refund katanya kepada mangsa. So jangan jadi mangsa. Lebih berhati-hati, sila buat semakan semula dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sekiranya terdapat pertanyaan, kekeliruan, boleh hubungi kami melalui Hasil K-Line di 03-89111000 atau gunakan Hasil Chat atau ikuti laman media sosial Hasil sama ada di Facebook, Instagram ataupun Twitter. Anda juga boleh layari portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, portal Hasil di www.hasil.gov.my. Itu dia. Pesanan dari Puan Novi. Sedap dengar kan, macam iklan gitu. Suara pun merdu kan. Baik, apa-apa kita nak ucapkan jutaan terima kasih Puan Novi kerana bersama dengan kami di Bernama Radio dalam program Klinik Cukai pada waktu ini. Dan insya-Allah minggu depan kita akan bersama-sama lagi. Terima kasih Puan Novi. Terima kasih Bernama Radio. Terima kasih sidang pendengar yang sudi meminjamkan telinga. Ya, baik. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.